Okey, so ini adalah tajuk ubahan tadi. Okey, so apa yang kita akan belajar dalam tajuk ubahan Okey, dalam tajuk ubahan ni ada 3 perkara yang kamu akan belajar. So yang pertama, kamu akan belajar tentang ubahan langsung. Yang kedua, kamu akan belajar tentang ubahan songsang. Dan yang ketiga, kamu akan belajar tentang ubahan bergabung. So dalam bab ubahan ni ada 3 benda lah yang kamu akan belajar Okey, dan selepas tu kita ada latihan untuk soalan ubahan. Okey, so untuk hari ni cikgu hanya akan ajar ubahan langsung. Okey, tak payah banyak-banyak lah. Untuk hari ni kita belajar sikit dulu. Okey, ubahan langsung. So apa itu ubahan langsung? Okey, so ubahan langsung ni dia adalah perkaitan antara dua pemboleh ubah. Alright? So apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okay? Alright, contohnya macam inilah. Katakanlah kamu bekerja di kedai apa? Di kafe. Okay, kamu kerja di kafe. So waktu kamu bekerja mungkin katakanlah selama 6 jam. Okay? So 6 jam, sejam kamu dibayar dengan harga tertentu. Okey. So sekarang katakanlah kalau kamu nak tambah bilangan jam kamu bekerja. Okey, jadi bila kamu tambah bilangan jam kamu bekerja, maksudnya gaji pun akan bertambahlah. Okey, gaji untuk kamu pada hari itu juga akan bertambah sebab dah bertambah bilangan jam bekerja. Okey, jadi itu maksud dia ubahan langsung. Bila sesuatu berubah, okey, bilangan kerja bertambah, maka bilangan gaji pun bertambah. Maksudnya dia bagi efek lah. So itu maksud dia ubahan langsung. Okey, kalau bilangan kerja bertambah tapi bilangan gaji pula berkurang, itu bukan ubahan langsung lah. Itu adalah ubahan songsang. Okey, macam itulah. So maksudnya bila ada perubahan pada sesuatu pemboleh ubah, maka memberi kesan juga kepada pemboleh ubah yang lain. So kalau ada pertambahan, maka pemboleh ubah lagi satu pun akan bertambah. Okay, itu maksud ubahan langsung. Okay, alright. Jadi ubahan langsung ni ditulis sebagai Y, lepas tu ada simbol. So simbol tu, ini simbol, ini bermaksud simbol ubahan yang ni. So ini ni adalah simbol ubahan. So macam mana kalau kita baca? Kalau dia ada tulis Y, lepas tu ada simbol ubahan X, maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Tu maksud dia lah. Alright. Okay, kita tengok contoh perkaitan bagi ubahan langsung. Kalau cikgu kata Y berubah secara langsung dengan X, jadi dia punya bentuk simbol akan jadi macam ni. Y, simbol ubahan tu, kemudian X. Alright? Okay, dan bentuk simbol ni kita boleh tukarkan kepada bentuk persamaan. So bentuk persamaannya adalah Y sama dengan KX. Okay, so tengok apa perbezaan antara bentuk simbol dengan bentuk persamaan. Apa perbezaan dia? Kalau tengok bentuk simbol dengan bentuk persamaan, apa perbezaan yang kamu nampak? Boleh respon? Ada sesiapa nak respon? Apa perbezaan bentuk simbol dengan bentuk persamaan? Biasanya dia ada K kan? Betul. Kalau persamaan ada K. Okey, lepas tu dia ada sama dengan. Okey, kalau simbol ni dia tak ada K dan tak ada sama dengan. Okey, dia hanya ada simbol macam tu sajalah. Alright. So itu bentuk simbol dengan bentuk persamaan. So daripada Tak ada apa, faham. Okey. Okay, daripada bentuk simbol nak ke bentuk persamaan, dia ada K. K ni adalah nilai pemalar. Okay, nilai pemalar ni maksudnya satu nilai yang tetap. Itu cara dia lah. Daripada bentuk simbol nak tukar kepada bentuk persamaan. Okay, seterusnya kita akan tengok kalau cikgu tulis
Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 pula. So dia akan jadi Y simbol X kuasa 2. Jadi bila nak tukar kepada bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX kuasa 2. Ada sama dengan dan ada K. Okay, seterusnya, kalau cikgu kata Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3, jadi bentuk simbol akan jadi Y simbol X kuasa 3. Dan bentuk persamaan akan jadi Y sama dengan KX kuasa 3. Macam itulah. Dan kalau cikgu bagi lagi, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Jadi bentuk simbol Y simbol punca kuasa 2X dan bentuk persamaan Y sama dengan K punca kuasa 2X. Macam tu. Alright? Okay, so kita tengok soalan. Syazana, kamu share apa tu? Jamboard. Tak ada. Cikgu tak ada buat Jamboard hari ni. Cikgu buat quizy sekejap lagi. Okey, Atira baru masuk Okey, so tengok contoh yang cikgu nak bagi. Okey, soalan ubahan langsung. Kita tengok contoh Soalan. Diberi M. M berubah secara langsung dengan P kuasa 2. Dan M sama dengan 24 apabila P sama dengan 2. Okey, ungkapkan M dalam sebutan P. Okey, so ini contoh soalan. Okey, jadi kita tengok macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Okey, sebab dia kata secara langsung Jadi langkah pertama, tulis dalam bentuk simbol. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk simbol? M berubah secara langsung dengan P kuasa 2. So dia akan jadi M simbol P kuasa 2. Macam ni. Setuju? Setuju. Okey, betul. Okey, itu langkah yang pertama lah. Okey, bila kamu dah berjaya buat langkah pertama tu kira bagus lah. Okey, kamu dah berjaya menterjemahkan dia ke dalam bentuk simbol. So, langkah yang kedua, dah tulis dalam bentuk simbol, tulis pula dalam bentuk persamaan. Jadi, dia akan jadi macam mana ni kalau persamaan? M sama dengan KP kuasa 2. Yes, betul. M sama dengan KP kuasa 2. Okey, cantik. Langkah kedua pun dah dapat. Simbol dah tulis, persamaan pun dah tulis. Okey, seterusnya langkah 3. Masukkan nilai dalam persamaan dan cari nilai K. Jadi persamaan kita tadi adalah yang ini. Yang daripada langkah kedua ni kan. Ini dia punya persamaan. So macam mana nak tahu persamaan? Dia ada sama dengan dan ada K. Okey. Jadi kita tulis balik semula persamaan tersebut iaitu M sama dengan KP kuasa 2. Okay, tapi tengok M dekat sini cikgu buat warna biru. P pun buat warna biru. Bermaksud kamu kena gantikan nilai M dan P dalam persamaan. Okay, so ni nilai M yang cikgu buat gambar tangan ni. Ni. M tu adalah 24. Jadi kita tulis 24 dekat sini. Ni M kan? So masukkan nilai, terus tukar dia jadi 24. Kemudian sama dengan. Ini kan sama dengan. Lepas tu KP kuasa 2. Okey, tapi sekarang nilai P, ni nilai P yang cikgu tunjuk kat tangan ni adalah 2. Jadi kita masukkan nilai P dalam persamaan. So dia jadi macam ni lah. Nampak tak? Asalnya persamaan KP kuasa 2. Sekarang K2 kuasa 2 sebab cikgu dah masukkan nilai 2 ke dalam P. Boleh ni maksudnya kita masukkan nilai lah. Okay, so seterusnya dia akan jadi macam ni. 24 kan sama dengan K2 kuasa 2 tu kita jadikanlah 2 kuasa 2 tu nilai dia berapa? Yang ni 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 nilainya adalah 4. Jadi kat sini ada K bermaksud 4K. Alright? Okay, sekarang kita kena cari nilai K. Okay, cari nilai K. K sama dengan, apa patut kita buat dengan 4 kat sini? Kita pindahkan 4
Betul, kita bahagi. Kita pindahkan 4 dekat 24, so dia akan jadi 24 bahagi 4. Okey? Jadi macam ni. Dan K kita akan dapat nilainya sama dengan 6. Okay, tapi kita tak selesai lagi ni. Sebab soalan minta ungkapkan M dalam sebutan P. So, langkah yang keempat adalah tulis semula persamaan dengan nilai K yang telah diketahui. Okey, apa persamaan kita tadi? Ini persamaan kita tadi. M sama dengan KP kuasa 2. Yang ni. So, M bila kita nak tulis semula dia akan jadi M sama dengan 6P kuasa 2. Inilah jawapan dia. Okey. So, di mana M sama dengan KP kuasa 2. Kat sini K tu dah kita gantikan dengan nilai 6. Mana dapat 6? Daripada pengiraan yang kita buat dekat sini. Okey, so kamu boleh salin atau catat ataupun kamu boleh screenshot. Okey, so sekarang kita nak buat aktiviti. Ini je lah yang kita belajar hari ni, pengiraan berkaitan dengan soalan ubahan langsung. Kamu mesti ingat ke-4 step ni. Langkah pertama, tulis simbol. Langkah kedua, tulis persamaan. Langkah ketiga, masukkan nilai dan cari nilai K. Dah dapat nilai K, tulis semula persamaan dengan nilai K yang telah diketahui. Okey, masa kita tulis semula persamaan ni, nilai M dengan nilai P kita dah tak perlu masukkan lah. Kat sini kan nilai M tadi 24 yang kita masuk nilai tu kan. P sama dengan 2 yang kita masukkan nilai tu. Bila nak tulis jawapan akhir dah tak perlu masukkan nilai. Tujuan kita masukkan nilai tadi adalah untuk mencari nilai K. So dah dapat nilai K, bolehlah kita tulis semula persamaan tersebut dengan nilai K yang kita dah dapat. Boleh Agak-agak okey tak? Okey, boleh. Boleh Alright. cikgu. Okey, senang je kan? Okey, so jom kita jawab soalan. Okey, cikgu akan buat quizzes. 3 soalan je lah, cikgu harap kamu okey. Okey, so cikgu akan paste link dekat Google Meet. Okay, so sekarang kamu klik link tu, link quizzes, jawab soalan berkaitan dengan ubahan. Okay, klik masuk dulu. Okay, Atira dah masuk. Okay, yang lain masuk cepat. Okay, Mazia dah masuk, Kimi dah masuk. Okay, Wardina Alis dah masuk, Fatin dah masuk. Siapa lagi yang belum? Ikmal. Atira Ruzana? Syazana, Mina. Abah, mana Abah? Abah. Oh, Abah. Mana Hafiz? Tak nampak pun Hafiz. Abah dah tebak mati sana. Tebak mati canai. Ikmal masuk, Ikmal. Ya. Masuk, klik dekat chat tu, cikgu ada bagi link quizzes untuk jawab soalan. Okay, so cepat sikit sebab cikgu dah nak start ni. Okay, so cikgu akan start sekarang cuba jawab soalan. Okay.
Okay, so Mazia, Atira Ruzana dengan Ain Wardina Alis dah berjaya jawab. Okay, ada 3 je soalan. Tak banyak. Cikgu dah siap. Ya, cikgu nampak kamu dah siap. Okey, tak apa, kita tunggu kawan yang lain siap dulu. Okey. Sekejap lagi kita bincangkan sedikit yang mana yang menjadi apa keraguan. So kalau Atira dah siap, Atira boleh keluar daripada quizzes tu dan kembali ke Google Meet lah. Baik, cikgu. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain siap jawab dulu. Cikgu maaf lambat. Tak apa. Tapi lambat pun boleh jawab betul. Macam Tera je. Biar betul kan? Ke kamu hentam je? Okay, tak apa. Kejap lagi kita bincang. Okay, so ada 3 orang yang dah habis jawab. Tira Rozana, Kimi, Ain Wardina Alis. Okay, so kita tunggu Mazia, Nina, Atira Afindi, Fatin dengan Syazana untuk selesai. So kita bincangkan 3 soalan ni. Cikgu boleh tak cikgu tunjuk soalan yang akhir sekali? Saya nak kira balik. Kamu nak tengok soalan akhir sekali yang mana? Yang berjadual tu ke? Yang nombor 3 tu. Nombor Nombor tu dia akan berbeza sebab cikgu shuffle question. So question yang mana yang kamu nak? Yang ada jadual ke yang mana? Yang tu yang diberi X berubah secara langsung tu. Okey. Ni soalan dia. Okey. Terima kasih cikgu. Nampak tak? Kecilkan sikit cikgu. Kecilkan sikit. Oh, nak kecilkan? Okey, nampak? Nampak. Okey. Saya ada salah satu je tadi. Cikgu tengok, cikgu dapat tengok. Baca soalan tak betul.
Cikgu nampak kamu ada jawab beberapa kali. Tak apa. Boleh jawab banyak-banyak kali, tak apa. Okey. Atira dah tengok soalan ni ke Atira? Sekejap cikgu sikit lagi. Ha. Tengah salin ke? Okey. Teruskan. Okey dah cikgu. Dah. Okey. Cikgu nak tengok kawan-kawan. Okey. Ada 1 minit lagi untuk jawab soalan. Habiskan jawab soalan ataupun cikgu terpaksa tamatkan live quizzes ni. Kita nak tengok sekejap sepintas lalu untuk bincang soalan. Mina. Cikgu, hijau, oren tu apa cikgu? Hijau ni berjaya jawab betul semua. Lepas tu kalau nampak ada 1 ni maksudnya sekali percubaan. Macam tu lah. Macam kamu kuning, betul semua. Ada betul semua kot cikgu rasa. Sebab kalau merah ni dia ada salah. Tapi 3 ni maksudnya menunjukkan 3 kali percubaan kamu jawab. Macam tu lah maksudnya. Saya tak tahu pula 3 kali saya jawab. Cikgu pun tak pasti. Cikgu rasa macam tu lah. Nanti cikgu try tengok balik. Dia macam attempt tu percubaan lah kan. Berapa kali macam ni. Wardina sekali percubaan. Mazia 2 kali. Fatin 2 kali. Mina sekali. Tapi Mina ni baru 1 soalan je jawab ni. Atira sekali. Syazana belum berjaya jawab dengan betul. Okey. So cikgu end dulu quiz ni. Kita tengok apa masalahnya, apa persoalannya untuk ni Kita bincang sekejap sebelum kita habis. Boleh? Mina, Atira dengan Syazana, cikgu end quiz boleh? Atira mana cik? Atira Afindi. Oh Atira Afindi. Boleh cikgu, boleh. Okey, cikgu end Okey, so nampak tak dekat Google Meet sekarang ni, tanya kepada Atira Ruzana, yang kedua, alamak lajunya dia buat keputusan tu. Ni dia punya skor. Okey, tak apa, sekarang kita bukan nak tengok, okey tak apalah, mungkin kamu nak tengok juga. Okey, kamu pun dah tahu dah yang mana kamu salah, kamu tak jawab tadi. So sekarang kita nak tengok question. Okey, ni soalan sebab dia cikgu shuffle question, jadi kita tengok dulu yang ni Soalan 1, Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 12. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. So mula-mula kita buat apa ni? Soalan nombor 1 ni. Apa klik? Tulis dalam bentuk simbol terlebih dahulu Simbol dahulu. So bila tulis dalam bentuk simbol, cikgu tak boleh snap pula. Okay, bila tulis dalam bentuk simbol, dia akan jadi Y simbol X. Okay, sebab berubah secara langsung dengan X. Okay, lepas tu tukar kepada persamaan. Okay, dan dia akan jadi Y sama dengan KX. Okay, lepas tu masukkan nilai yang diberikan. Sekejap cikgu punya ni slow pula.
Okey. Y sama dengan KX lepas tu masukkan nilai X dan nilai Y. So bila kamu masukkan kamu akan dapat jawapan dia adalah apa tu? Jawapan dia apa yang kamu tanda tadi? 3. Dengan 3X. Y sama dengan 3X. So simbol persamaan masukkan nilai. Jadi 36 sama dengan K 12K. 12K. Jadi nilai K akan dapat 36 bahagi 12. Bagi 12. Nilai K dapat 3. 3K. So Y sama dengan 3K. Boleh? Boleh. Senang je. 3K pula, 3X, sorry. So ingat step cikgu tadi Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, diberi X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Okey, so punca kuasa 2Y, kamu tulis X, simbol, lepas tu buat punca kuasa 2Y. Lepas tu tukar kepada persamaan. Mula-mula simbol kan? X, simbol punca kuasa 2Y. Kemudian persamaan X sama dengan K punca kuasa 2Y. Masukkan nilai X dengan Y. Okay, X 15 jadi 15 sama dengan K punca kuasa 29. Punca kuasa 29 adalah 3. Jadi 15 sama dengan 3K, maka K sama dengan 5. 15 bahagi 3. Okey, so bila K dapat sama dengan 5, tulis balik persamaan X sama dengan, tapi dia nak apa ni? Hitung nilai Y apabila X sama dengan 25. Maksudnya tulis semula dalam bentuk persamaan, dia akan jadi X sama dengan K tu 5. 5 punca kuasa 2Y. Jadi sekarang masukkan X sama dengan 25 dekat sini. Jadi 25 sama dengan 5 punca kuasa 2Y. Betul ke? Betul ke tu? Betul ke cikgu buat ni? Soalan ni yang saya salah tu cikgu. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Okey, X sama K kuasa 2Y. 15 sama dengan K. 3K sama dengan 5. 3K sama dengan 15. K sama dengan 5. Okey, so tulis balik persamaan X sama dengan 5 punca kuasa 2Y. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 25. Okey, so punca kuasa 2Y dia akan jadi punca kuasa 2Y akan jadi 25 per 5. So 25 bagi 5 bersamaan dengan 5. Punca kuasa 2Y adalah 5. Tapi dia suruh hitung nilai Y. Okey. So hitung nilai Y. Kalau punca kuasa 2Y sama dengan 5, jadi yang ni kalau kita nak cari Y, bermaksud kita kena kuasa 2 kan dia. Sebab nak bagi neutral. Faham tak? Nak hilangkan punca kuasa 2, kita kena letak kuasa 2. So bila dekat punca kuasa 2 tu kita letak kuasa 2, dekat 5 pun kita letak kuasa 2. So akhirnya Y dia akan jadi neutral, Y. Dan 5 tu 5 kuasa 2, akan dapat 25 lah. So jawapan dia adalah B, 25. Boleh ke? Sorry cikgu tulis sengit-sengit pula. Cikgu harap semuanya okey. Boleh. Alright. Dan yang ketiga adalah soalan jadual. Okey, ni soalan dia, soalan jadual. So kalau soalan jadual kamu tak perlulah takut kamu buat je macam biasa. Tulis dalam bentuk simbol, tulis dalam bentuk persamaan. Nanti kamu akan dapat nilai lah, masukkan je nilai yang dia bagi.
So kat sini kamu boleh buat macam ni. Dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Okay, jadi kamu tengok dekat jadual tu. So mula-mula tulis dulu P simbol Q. And then persamaan P sama dengan KQ. Alright. Cikgu tak nampak pula dia punya soalan. Sekejap Jadual menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah P dan Q. Diberi P berubah secara langsung dengan Q. Hitung nilai V. P sama dengan KQ. V sama dengan 9. V. Macam mana kamu buat ni Atira? Saya tertekan jawapan dia. Lepas tu tiba-tiba betul. Maksudnya kalau cikgu suruh explain kamu tak dapat lah ni. Tak, tadi saya try juga. Tak dapat. Okey, Ain Wardina Alif boleh terangkan tak macam mana dapat ni? Dia P sama dengan KQ. So sekarang macam mana nak buat? Hitung nilai V. Okay, so cara dia buat macam tadi, P sama dengan KQ tadi. Okay, kali ni masukkan, ambil dekat jadual tu nilai yang ada P dengan Q So macam ni, P sama dengan KQ. Okay, so sekarang tengok ni, ini P. Right? So P masukkan 108 kat sini sama dengan K dan ini pula adalah Q. Untuk 108 Q dia 12. Jadi masukkan 12 kat sini lah. Okay. Ni Q tapi dah jadi 12. So dia akan jadi 108 sama dengan 12K. Alright. Tekan kalkulator kat cikgu. Apakah nilai K kat sini? 108 bahagi 12. 9. 9 Okay. So K sama dengan 9. Okay. Alright. Jadi bila K dah sama dengan 9, K tulis balik persamaan. So persamaan dia akan jadi P sama dengan 9Q. Ni persamaan setelah kita dapat nilai K kat sini. Okay, so dengan menggunakan persamaan yang kita dah dapat ni, kita cari nilai V kat sini. Okay, so tengok, V tu duduk pada kedudukan P kan? Jadi P kita ganti dengan P. Lepas tu ni 9Q. Q kita ambil yang ini, 9. Okay, jadi V sama dengan 9 darab 9. 9 darab 9 dapat 80. 81. So dapatlah jawapan dia B sama dengan 81. So kalau dia keluar dalam bentuk jadual pun sama kaedah dia. Okay, cuma dalam bentuk jadual ni kamu tak biasa sebab tadi cikgu tunjuk contoh bukan dalam bentuk jadual. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh. So itulah yang kita belajar pada hari ini. Okay, so step yang ni kamu kena ingat. Ini sangat penting untuk kamu ingat sampai dapat jawapan. Okay. So itu je lah. Jadi ubahan ni dia pengiraan. Ini dia step dia. Okay, so cikgu akan sharekan slide ni. Solution dia step ni cikgu share dalam bentuk gambar ke ataupun PDF ke, nanti cikgu masukkan dalam grup bersama dengan soalan PB tadi. Okay, jadi cikgu rasa setakat inilah, masa pun dah terlebih sikit, cikgu minta maaf. Okay, so cikgu harap kamu dapatlah apa yang kita pelajari pada hari ini. So cikgu rumuskan hari ini kamu telah pun belajar tentang ubahan langsung dan juga pengiraan untuk menyelesaikan soalan ubahan langsung di mana kamu kena ingat
4 langkah seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, sebelum kita bersurai, ada apa-apa tak yang kamu nak tanya? Cikgu, Ya. lepas ni ada kelas lagi ke? Maksudnya hari-hari lain ada kelas cikgu lagi kan? Ada, kelas kita kalau ikut jadual hari Isnin dengan Jumaat. Maksudnya next class hari Jumaat nantilah kita jumpa. Cikgu buat Google Meet tak? Cikgu rasa cikgu buat Google Meet. So cikgu tak ajar banyak lah. Cikgu ajar satu macam ni je. Lepas tu kamu buat latihan. Untuk je lah kerja kita. Pasal cikgu tak adalah nak bagi soalan banyak-banyak. Kecuali soalan PB tu tadi kamu kenalah buat bermula sekarang. Cikgu nanti cikgu ajar ubahan lagi ke apa? Ke lain? Ajar ubahan lagi lah. Ni hari ni ubahan langsung kan. Hari Jumaat ni cikgu akan ajar ubahan songsang. Sebab dalam tajuk ubahan ni ada 3 perkara yang kamu belajar. So ini baru yang pertama lah. Alright. Okay cikgu. Next class adalah ubahan songsang. Okay. Ada apa-apa lagi tak yang Nuan? Ada lagi tak nak tanya apa-apa? Cikgu, Ya. kita punya kita SPM tapi SBM kan? Betul. Kita punya ni masuk yang kita belajar ni je kan? Tak masuk yang lepas-lepas tu kan? Tak. Matematik untuk setara SPM, kamu 2 subjek je, BM dengan sejarah. Matematik tak ada. Matematik kamu jawab je dalam semester tu. So masa nanti kamu nak ambil SPM, nak ambil yang setara SPM dalam semester 4. Sekarang ni kamu baru sem 3 kan? Dalam semester 4 nanti kamu akan ambil peperiksaan setara SPM. Maksudnya hanya untuk semester tu lah, macam matematik untuk semester 4 nanti. Jadi masa dalam semester 4, kamu takkan tajuk dalam sem 3 sekarang ni, ubahan ni takkan masuk lah dalam sem 4. Tapi macam BM dengan sejarah tu, apa yang kamu belajar selama 2 tahun akan masuk lah. Tapi yang belajar di KV-nya. Sebab soalan kamu setara SPM. Tapi bukan betul-betul soalan SPM, dia tapi setara. Tak apalah, nanti kamu akan diberi penerangan dengan lebih lanjut oleh Jabatan Penilaian Pentaksiran. Diorang akan bagi taklimat untuk kamu berkaitan tu. So semester depan lah baru kamu akan ada peperiksaan setara SPM. Boleh? Atira Afindi. Boleh. Terima kasih cikgu. Sama. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Nak tanya pasal PDPR ni cikgu. ke? Semua okey Cikgu harap Cikgu. semua okey kat rumah. Ya Kimi, ada apa nak tanya? Ni tak ada mengena lah. Okey. Sajalah nak tanya. Kawan-kawan saya yang KV lain kan, semua dapat result online tu. Oh, dapat result online. So kamu KV kita ni tak dapat result online. Cikgu rasa sebab cikgu tak tahu sangat berkaitan dengan Jabatan Penilaian Pentaksiran ni. Cikgu tak tahu sangat. Tanya aku. Ya? Cikgu try tanya. Cikgu try tanya. Okey, nanti cikgu try tanya. Maksudnya diorang hanya klik online tu boleh dapat dah macam result semester sebelum ni macam tu. Okey. Tak apa, cikgu try tanya sebab cikgu pun tak tahu sangat. Jadi bila nanti cikgu tanya sebab cikgu pun tak tahu. Okey. Nanti once cikgu tahu, cikgu akan maklumkan. Alright, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Fatin, okey ke Fatin? Okey cikgu. Okey, tadi jawab tak okey tu ke sebab line? Macam confused sikit. Pasal lama tu baru faham. Okey, so tadi cikgu dah terangkan, cikgu harap kamu faham. Hafiz okey ke Hafiz? Kuisis tak masuk pun tadi Hafiz. Dia tembak okey sana. Masuk lepas tu tidur. Geram betul ya. Mazia okey Mazia? Okey cikgu okey. Mina okey Mina? Cikgu ada apa-apa lagi ke cikgu? Tak ada, cikgu cuma just nak sembang-sembang je sebelum kita habis. Saya nak minta izin ni, saya nak pergi kedai. Boleh. Terima kasih join kelas cikgu. Harap ingat Cikgu. apa yang kita belajar ni. Okey. Cikgu, undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina Cikgu. okey Mina? Tadi tu terkeluar sebab tak ada line. Lepas tu tak boleh masuk dah. Okey. Tapi apa yang cikgu ajar hari ni boleh Ubahan langsung ni?
Okey, Wardina Alis okey. Wardina Alis hari tu dia ada tanya cikgu pasal PB. Jadi bolehlah apa macam rujuk kawan-kawan kelas lain yang dah ada mula buat juga untuk panduan lah. Okey Wardina? Alis? Okey? Alright, okey, tak apalah. Okey, jadi cikgu harap apa yang belajar hari ni ubahan langsung bolehlah ingat. InsyaAllah hari Jumaat kita akan sambung dengan ubahan songsang boleh juga nak belajar sikit-sikit dulu supaya dah dapat gambaran awal. Nanti kita buat latihan je. Okey, so sampai setakat ini kita jumpa hari Jumaat insyaAllah Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih kamu boleh bersurai. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Maaf sekali lagi lambat. Tak apa.